Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj karangan Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani. Halaman yang ke-9, barisan yang paling bawah dalam kurungan kata. Kata Ka'bul Akhbar, maka tatkala bang Jibril, maka turun beberapa malaikat daripada langit. Baik, Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, pengarang kitab ini, mendatangkan riwayat daripada Ka'bul Akhbar. Siapa itu Ka'bul Akhbar? Ka'bul Akhbar sebenarnya namanya adalah Abu Ishaq, Al-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq. Asalnya dia seorang padri, pendeta kepada agama Yahudi, tokoh tabi'in. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab menjadi khalifah, apabila Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an dapat menundukkan Romawi, maka Baitul Maqdis Al-Masjid Aqsa menjadi milik umat Islam. Baik, Ka'bul Akhbar, Al-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq ini merupakan tokoh pendeta padri Yahudi yang paling besar memeluk agama Islam. Apabila dia memeluk agama Islam, dia betul-betul mendalami Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia menjadi tokoh ilmuwan Islam di kalangan tabi'in. Jadi Ka'bul Akhbar ni tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikategorikan sebagai ulama tabi'in. Pun begitu, tidak semua riwayatnya itu diterima, kerana kadang-kadang dia cuba membuat persamaan antara Israiliyat, maknanya amalan-amalan Yahudi Bani Israel yang baik, dengan amalan umat Islam. Jadi kadang-kadang dalam kenyataan Ka'bul Akhbar itu merupakan Israiliyat. Israiliyat tu maknanya apa juga nasihat-nasihat berdasarkan huraian kitab Taurat. Begitu juga Wahab bin Munabbih, Al-Syaikh Al-Imam Wahab bin Munabbih. Kali ini Wahab bin Munabbih ini dia tokoh padri Kristian di zaman Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berjaya menakluk Romawi, jadi runtuhnya empayar Romawi, maka ramai padri-padri Kristian yang memeluk agama Islam. Maka Al-Syaikh Al-Imam Wahab bin Munabbih, dikenali sebagai Abu Abdillah, ini menjadi tokoh ilmuwan Islam di zaman tabi'in. Dia dikategorikan sebagai tabi'in, ulama tabi'in. Juga tak pernah berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'bul Akhbar, maka tatkala bang Jibril, maka turun beberapa malaikat daripada langit, dan berhimpun pula sekalian anbiya dan mursalin, rasul-rasul, kerana sembahyang mereka itu di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa penghormatan diberikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami salat di Al-Masjidul Aqsa. Maka tatkala berpaling, yakni selesai daripada memberi salam, maka kata Jibril bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah tuan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang tuan hamba ini? Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada. Maknanya Rasulullah tak tahu siapa di belakang Rasulullah. Maka katanya Jibril alaihissalam, iaitulah arwah roh-roh segala nabi dan mursalin, iaitu roh-roh para rasul yang diwahyukan Allah Ta'ala. Kemudian maka memuji mereka itu akan Tuhan mereka itu dengan beberapa puji yang elok. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kamu memuji akan Tuhannya, maka bahawasanya aku memuji pula atas Tuhanku. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani dalam kitab ini, Kifayatul Muhtaj, menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat kepada jamaah roh-roh nabi-nabi dan rasul. Sebab itu datanglah perbezaan pendapat berhubung tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah itu. Adakah Rasulullah Isra Mi'raj dengan jasad berserta roh, ataupun Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya dengan roh sahaja? Kenapa? Hujahnya apabila Rasulullah mengimami salat, mengimami salat itu yang jelas dinyatakan makmum kepada baginda Muhammad SAW itu adalah arwah nabi-nabi dan rasul-rasul. Selesai menunaikan salat, maka nabi-nabi rasul-rasul, arwah roh-roh nabi-nabi rasul-rasul itu memuja Allah. Ini maknanya menjadi amalan wirid selepas menunaikan salat. Jadi maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku juga memuja Tuhanku, dengan katanya, alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyuruh akan daku hal keadaannya memberi rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memberi rahmat bagi sekalian alam. Lagi lengkap maha sempurnanya Allah bagi segala manusia, menyukakan Allah itu memberi perkara yang menggembirakan, dan Allah itu juga mendatangkan perkara yang menakutkan. Wa anzala 'alal Qur'an fihi tibyanan likulli syai', dan menurunkan atasku Al-Quran, padanya itu menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas, dan menjadikan umatku itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia.
wa ja'ala ummati wasata wa ja'ala ummati humul awwalun wa humul akhirun, dan menjadikan umatku itu umat yang dipilih, dan menjadikan umatku itu mereka itu yang amat, yang permulaan, umat yang permulaan takdirnya, dan mereka itu yang kesudahan pada wujudnya. Wa syarahali sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'ali zikri wa ja'alani fatihan wa khatiman, dan meluaskan bagiku dadaku dan membuangkan daripadaku dosaku, dan diangkatkan bagiku sebutanku, dan menjadikan daku permulaan dan kesudahan. Maka tatkala selesai Nabi Muhammad SAW daripada memuji, maka bersabda Nabi Ibrahim dengan, inilah kelebihan kamu ya Muhammad. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Baginda Ibrahim alaihi salam. Berdasarkan keterangan dalam kitab ini, Rasulullah berjumpa dengan roh Baginda Ibrahim alaihi salam. Baiklah, maka Baginda Ibrahim alaihi salam menyatakan bahawa Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kelebihan, ada keistimewaan. Pengarang kitab ini tidak mendatangkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang mana Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mengimami salat berjamaah di Al-Masjidul Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Al-Masjidul Aqsa, Rasulullah mendapati barisan rasul-rasul sedang bermuzakarah. Yatadzakaruna bainahum amras sa'a. Nabi-nabi, rasul-rasul itu sibuk bermuzakarah, berhubung tentang hari kiamat. Bilakah berlakunya hari kiamat? Maka oleh kerana di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul itu yang selebih senioriti adalah Baginda Ibrahim alaihissalam, maka Rasulullah melihat nabi-nabi, rasul-rasul mengajukan persoalan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bila berlakunya hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, la ilma li biha, aku tak tahu berhubung tentang bila akan berlakunya hari kiamat. Apabila Nabi Allah Ibrahim menjawab semikian, nabi-nabi, rasul-rasul yang lain mengajukan pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam beri jawapan yang sama, la ilma li biha, aku pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Dan akhirnya mereka bertanya dengan Baginda Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun beri jawapan yang sama, la ilma li biha, aku pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Wa qad uhidali anna dajjala kharijun, sesungguhnya aku telah diberitahu dan aku telah diberi perjanjian bahawasanya Dajjal akan keluar dan merosakkan muka bumi. Maknanya Baginda Isa alaihissalam diberi amanah untuk membunuh Dajjal. Itu antara perkara yang dimuzakarahkan di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul di Al-Masjidul Aqsa.
Maka hasillah Nabi dahaga, akan sangat dahaga. Maka mendatangkan Jibril dengan 3 bejana, 3 bekas air. Satu daripadanya labanun, bekas air berisi susu. Dan satu daripadanya khamrun, bekas air berisi arak. Dan satu lagi daripada asalun. Dan satu riwayat air tawar. Maka memilih Nabi SAW akan labanon. Rasulullah memilih susu. Maka dibenar oleh Jibril. Maka berkata ia, telah Tuan hamba pilih akan asal kejadian. Dan jika Tuan hamba meminum akan khamrun ini, nescaya banyak sesat umat Tuan hamba, dan tiada yang mengikut melainkan sedikit jua. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi 3 pilihan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, 2 sahaja, iaitu susu dan arak. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai. Baiklah, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memilih susu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih susu? Kerana susu adalah asli, tiada sebarang campuran. Berbeza dengan arak. Arak adalah daripada perahan buah-buahan, kemudian disimpan, diperam begitu lama. Dengan kata lain, arak itu bukan asli. Susu adalah asli, tanpa sebarang campuran. Maka ianya memberi nilai kepada kita, agar maknanya kita ambil yang asli dalam banyak perkara. Ya, ambil yang asli daripada yang tidak asli. Contohnya bab makanan, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, 3 kategori makanan. Yang pertama, makanan yang terus dimakan. Begitu juga minuman yang terus diminum. Yang kedua, makanan minuman yang perlu dimasak ataupun yang perlu dibakar ataupun yang perlu direbus. Itu adalah pilihan yang kedua. Dan yang ketiga, ta'mun, perasa makanan, perasa minuman. Jadi yang terbaik, makanan yang terus dimakan, buah-buahan. Yang terbaik, minuman yang terus diminum, susu. Contoh. Tapi susu di pasaran sudah ada campuran. Contoh, istilahnya, buah pun kena banyak belian. Jadi apabila banyak sangat makan makanan yang disebut sebagai ta'mun, perasa makanan, perasa minuman, Gula tak ada depan. berdasarnya gula berasal daripada tebu. Istilahnya. Jadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita minum yang asli. Itu yang terbaik. Yang terbaik lah, yang lain baik juga. Yang terbaik adalah makanan yang terus dimakan, minuman yang terus diminum. Itu yang terbaik. Maka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bidadari baik.
sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki Mi'raj, iaitu tangga bagi memulakan perjalanan Mi'raj dari Al-Masjidul Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Maka terlebih dahulu, selepas Rasulullah menikmati susu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bidadari, maka memohon segala mereka itu bidadari kepada Allah Ta'ala akan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan dia, maka turunlah mereka itu bidadari daripada syurga bersama-sama dengan malaikat, dan sembahyang mereka itu bidadari di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk ia pada sisi sakhrah, batu besar di Baitul Maqdis. Yang masih ada lagi batu itu. Batu tergantung. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu bidadari. Maka menjawab akan salam, dan bertanya pula Nabi akan mereka itu bidadari, siapa ini? Maka sahutnya, adalah kami yang baik, lagi amat elok, beberapa isteri bagi kaum yang suci mereka itu, daripada dosa, lagi tetap mereka itu, tiada musafir dan tiada pergi datang, lagi kekal, tiada binasa, tiada fana. Faidatun, ini satu faedah warid daripada hadis, datang daripada hadis, adalah bidadari itu dijadikan Allah Ta'ala daripada za'faran. Za'faran ni koma-koma. Koma-koma tu kalau nak buat nasi biryani, kita pergi ke kedai, kita beli koma-koma, za'faran. Dan biasanya dalam ilmu perubatan Islam, za'faran tu dijadikan sebagai alat untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ambil koma-koma tu, dicelup pada air, ditulis pada pinggan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu boleh letak air zam-zam, bolehlah diminum. Lazimnya begitulah. Maknanya za'faran tu dicelup pada air zam-zam, ditulis pada pinggan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang buat dah sekarang. Dan pada satu riwayat, daripada tasbih malaikat, ada menyatakan bila dari itu asalnya daripada tasbih malaikat, atau daripada titik air sayap Jibril alaihissalam tatkala keluar ia daripada sungai syurga. Apabila baginda Jibril alaihissalam memasuki sungai daripada syurga, sungai itu namanya Sungai Rajab. Jadi Rajab itu mengambil nama sebatang sungai di dalam syurga. Titisan air itu menjadi bidadari Allah Maha Berkuasa. Kemudian didatangkan dengan Mi'raj, iaitu tangga. Apa itu Mi'raj? Tangga yang sangat eloknya, tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Adalah baginya tangga itu beberapa anak tangga. Satu daripada anak tangga itu daripada emas, dan satu daripada perak, iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah, dan pada kanannya beberapa malaikat, dan pada kirinya demikian juga, yakni beberapa malaikat. Dan tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu 500 tahun, seperti antara langit dan bumi jaraknya.
dan satu langit kepada satu langit yang di atas 500 tahun juga. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.